TV KPM. Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Teras di TV bersama dengan saya hari ini, Wani Kerry. Apa khabar anda semua? Wani doakan agar anda semua sihat-sihat belaka dan sentiasa terhindar daripada penyakit COVID-19 yang sedang melanda negara kita. Dan Wani nak ingatkan sekali lagi sebagai rakyat Malaysia, perlulah menjadi bertanggungjawab dengan sentiasa patuh SOP. Bagaimana caranya? Sentiasa pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Okey, baiklah, untuk hari ini kita akan belajar satu subjek yang amat penting untuk kita kuasai, subjek teras, iaitu matematik menengah atas, dan khususnya tajuk kita hari ini ialah graf gerakan bab 7 tingkatan 4. Jadi kalau anda dah bersedia, mari kita saksikan dulu profil guru kita pada hari ini. Guru cemerlang matematik tahun 2015 hingga 2020. Jom kita bawakan ke studio Cikgu Rosnizan Abdul Rashid, Ketua Panitia Matematik Tambahan dari SMK Jengka Pusat 2 Jengka Pahang. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik. Sihat ya Cikgu? Ya, sihat. Wani sihat? Sihat, Alhamdulillah. Macam ni lah Cikgu. Ni pertama kali kita bersua dalam Teras ya Cikgu. Ya, betul. Jadi selamat datang ke studio Teras hari ini. Dan hari ini Cikgu, sebelum kita teruskan lagi, Wani nak bagi tahu Cikgu lah. Wani akan ajak semua guru kita untuk kita membuat sanitasi tangan. Cikgu boleh pakai dulu hand sanitizer yang disediakan. Kemudian Wani pula pakai sebagai langkah pencegahan. Okey. Baik Cikgu, kita dah buat SOP ni. Jarak pun kita dah jaga dan pelitup muka akan sentiasa dipakai sepanjang rancangan ini berlangsung. Sekarang ni Cikgu, kita sebelum kita nak tahu apa yang kita akan fokuskan hari ini, kita nak perkenalkanlah anak murid Cikgu yang akan bersama-sama dengan kita hari ini. Tapi mereka dari 3 buah sekolah yang berbeza. Betul Cikgu? Betul. Okey, jom kita bawakan semua murid dari Kolej Genius Insan Negeri 9, SMK Jengka 12 Pahang dan SMK Jengka Pusat 2 Jengka Pahang bersama dengan kita di studio hari ini. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Apa khabar semua? Baik. Okey. Baik. Bersemangat dia semua hari ini. Ini 3 buah sekolah yang berbeza. Jadi jom, sila perkenalkan nama anda, bagi tahu nama, umur dan sekolah dari mana. Kita mulakan dengan Mawardah. Silakan. Assalamualaikum. Saya Siti Nur Mawardah, binti asli daripada SMK Jengka Pusat 2. Okey, baik. Seterusnya kita ada Haikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haikal Adab bin Zulkifli dari SMK Jengka Pusat 2. Okey, baik. Seterusnya kita ada Irdina. Assalamualaikum dan hai, saya Noidina Umairah dari SMK Jengka 12. Okey, seterusnya kita ada Syahid. Assalamualaikum and hi, saya Muhammad Syahid dari SMK Jengka 12. Okey, baik. Seterusnya kita ada Hakim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Azfar Hakim. Saya dari SMK Jengka Pusat. Okey, dan akhir sekali kita ada Damia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Damia Izani daripada Kolej Jenis Insan. Okey, baik. Terima kasih semua murid sekalian. Okey, jadi cikgu, kita dah tahu hari ini kita akan belajar graf gerakan. Dan kita pun dah berkenalan dengan semua anak murid cikgu dari 3 buah sekolah yang berbeza hari ini. Dan sekarang ini kita nak dengarkan dulu pandangan calon SPM mengenai subjek matematik. Mari kita dengarkan. Assalamualaikum dan hai. Nama saya Nur Idina Umairah binti Zaidi dari SMK Jengka 12 dan merupakan salah satu calon SPM bagi tahun 2021. Saya suka akan subjek matematik kerana subjek ini dapat merangsang otak saya untuk memikir cara untuk menyelesaikan dan mencari jawapan bagi satu-satu soalan.
Subjek ini juga penting kerana ia kerap digunakan dalam kehidupan seharian kita. Saya Siti Normarda binti Asli. Kalau ditanyakan kepada saya mengenai kenapa saya suka subjek matematik, saya akan katakan kerana ianya salah satu subjek yang dapat mengasahkan pemikiran saya untuk lebih tajam. Ini kerana setiap kali saya ingin menjawab soalan tersebut, saya memerlukan tahap pemikiran yang agak tinggi untuk menyelesaikannya. Selain itu, saya juga dapat menggunakan ilmu tersebut dalam kehidupan seharian seperti dalam perancangan keuangan, dalam perbelanjaan dan mungkin saya akan terlibat dalam pelaburan saham. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Izzati binti Abdul Rahim dari SMK Jengka 12, channel SPM 2021. Saya suka subjek Math kerana bagi saya ia sesuatu asas yang penting untuk saya kuasai dan ia banyak diguna pakai di luar sana. Apa yang penting, matematik boleh mengembangkan otak saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Itu dia pandangan calon SPM mengenai subjek matematik dan rata-rata daripada mereka mengatakan bahawa subjek matematik ni boleh mengembangkan otak mereka, cikgu. Jadi hari ini nak kembangkan lagi otak mereka, apa objektif pembelajaran dan apa yang akan cikgu ajarkan hari ini? Okey, Assalamualaikum. Daripada saya, Cikgu Rosnizan, SMK Jengka Pusat 2. Sebenarnya tadi, kalau perasan daripada pelajar-pelajar, daripada murid-murid ni, ada sekolah SMK Jengka Pusat 2 dan ada SMK Jengka Pusat. Dia berbeza sekolah tu. Sebenarnya pelajar-pelajar ni, murid-murid ni terlibat ada 4 buah sekolah. 2 murid daripada SMK Jengka Pusat 2, 2 murid daripada SMK Jengka 12, seorang daripada SMK Jengka Pusat iaitu Azfar Hakim dan seorang lagi daripada College Genius Insight. Maksudnya ada 4 buah sekolah yang berbeza. Ya, tapi ini semua anak-anak Jengka. Anak-anak Jengka kita buat datang. Okey. Baik. Cari pengalaman. Okey. Sebenarnya hari ini kita nak belajar tajuk graf pergerakan. Tetapi kita akan fokus kepada standard kandungan 7.2 iaitu graf laju masa. So dalam graf laju masa ni kita ada 4 standard pembelajaran. Jadi boleh saya tunjukkan standard pembelajarannya? Ada 4 tu, cikgu. Okey, sebelum cikgu tunjukkan standard pembelajaran, kita nak berehat seketika lah. Kita nak bagi mereka di atas talian dan di rumah untuk bersiap sedia dengan segala buku catatan mereka. Jadi anda jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Teras di Didik TV. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Teras di Didik TV bersama dengan saya Wani Kiri dalam subjek kita hari ini Matematik Menengah Atas dan kita masih bersama dengan Cikgu Rosnizan atau lebih dikenali sebagai Cikgu Izan di sekolah. Ya, betul. Okey, jadi kalau Wani bagi Cikgu Izan tak apa ya, Cikgu? Mesra sangat dah rasanya. Mesra. Okey, baik Cikgu. Jadi Cikgu dah katakan tadi kita nak tahu standard pembelajaran ada 4. Jadi jom Cikgu, kalau Cikgu sudah bersedia, anda di rumah dan atas talian sudah bersedia, mari kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Dipersilakan Cikgu. Okey, terima kasih Wani. Okey, cikgu teruskan kepada standard pembelajaran bagi graf laju masa. Okey, yang pertama, murid boleh melukis graf laju masa. Yang kedua, murid boleh membuat perkaitan antara luas di bawah graf laju masa dengan jarak dilalui dan menentukan jarak dilalui. Okey, yang ketiga, murid mampu mentafsir graf laju masa dan menghuraikan gerakan berdasarkan graf.
Dan yang terakhir sekali, inilah yang paling penting sebenarnya. Murid mampu menyelesaikan masalah melibatkan penyelesaian graf laju masa. Okey. Itu dia. So, kita teruskan. Tengok kat sini. Apakah nama alat ni? Apa tu? Itu video ya, cikgu? Ya, video. Okey. Jom kita cuba tengok apakah alat itu. Cikgu nak tanyalah pada murid-murid yang bersama-sama di studio melalui Google Meet. Siapa tahu apakah nama alat ini? Siapa tahu? Damia? Okey. Apa tu Damia? Speedometer, cikgu. Speedometer? Kat mana awak jumpa speedometer ni? Ada dekat dalam kereta. Semua orang lah ada benda tu. Semua orang ada? Ya, semua kereta ada. Semua kereta ada, bukan semua orang ada. Semua kereta ada. Okey, speedometer bagus Damia. Speedometer atau dikenali sebagai meter laju digunakan untuk mengukur kelajuan kenderaan di darat. Okey, so kalau tengok kepada alat tersebut, apabila jarum dia menaik, apa yang berlaku dekat situ, lajunya bertambah. Laju bertambah bermaksud adanya pecutan. Yeah. Ketika berada di jalan, kadang-kadang kalau kita perhatikan, jarum tersebut tak bergerak, dia tunjuk 80 je. Okey, itu bermaksud laju seragam. Seragam. Bila kereta nak berhenti, dia punya meter tu, kita sebut meter lah, padahal jarum. Jarum tu akan makin menurun nilainya. Sebab apa? Laju dia berkurang. Di situ kita panggil sebagai nyah pecutan. Nyah pecutan. Ya. Okey, semua gerakan ni sebenarnya boleh kita visualkan secara ke dalam bentuk graf laju masa. Dia menghuraikan gerakan tersebut. Baik. Okey. Kat sinilah kadar perubahan laju satu gerakan boleh digambarkan dengan melukis graf laju masa. Jadi kita nak terus masuk kepada kemahiran yang pertama, iaitu melukis graf laju masa. Okey. Mari kita melukis. Mari kita melukis, tapi cikgu tak adalah nak melukis kat sini sebab ini sebenarnya kemahiran yang paling asas. Kalau keluar tu rasanya kalau keluar peksa tu macam senyum sampai ke telinga lah. Paling senang. Senang kacang lah tu, cikgu. Kalau main game tu macam level 1. Faham. Okey. Selalunya soalan ni akan bagi persamaan. Okay, macam kat soalan contoh yang cikgu bagi ni, dia bagi persamaan V sama dengan 60 tolak 2T, di mana T berada di antara 0 hingga 30. Okay. Soalan minta lukis graf laju masa. Jadi untuk kita buat graf, perkara pertama pastikan bina jadual dahulu. Okey. Kenapa kita perlu dapatkan jadual? Sebab kita nak plot data. Dapat 2 titik, kita boleh terus garis guna pembaris. Okey. Dekat sini cikgu tak naklah tunjuk macam mana melukis graf tersebut, tetapi kepada kemahiran menggunakan kalkulator. Macam mana nak penuhkan jadual tersebut dengan nilai. Okey. Pastikan bermula daripada T0. Okey. T0. T0. Jangan ambil nilai lain. Sebab nanti kadang-kadang murid-murid ni suka garis graf dia tergantung. Tak berpaut pada paksi. Dia tergantung sepi, tak boleh. Maksudnya kena mula daripada kosong tengah-tengah bawah tu. Bila mula pada kosong, garisan tu akan berpaut pada paksi. Dia kena ada pautan, dia tak boleh tergantung. Cikgu selalu sebut dalam kelas tergantung sepi. Dia tak boleh tergantung sepi, dia mesti berpaut. Okey. Jadi mulakan dengan nilai kosong, dapatkan jawapan dan ambil nilai yang maksimum diberi dalam julat soalan tadi. Dia bagi 30 kan? Betul. Okey, kita ambil julat yang paling maksimum kat situ 30. So dapatkan nilai untuk V, kemudian plot ke dalam graf. Okey. So kat sini cikgu nak tunjuk macam mana nak isi dengan cepat penggunaan kalkulator. Okay, cikgu disediakan kalkulator visual ke cikgu? Kalkulator visual. Itu dia. Okey. Sebab selalunya murid-murid dia suka menggantikan satu-satu, 2-3 kali tekan sebuang masa. Jadi kita nak buat secara cepat sebab banyak lagi soalan nak jawab nanti. Okey. First, kena tekan ikut equation.
Jangan ambil perkara rumus dia, terus selepas yang sama dengan tu, macam persamaan ni 60 kan. Jadi kita tekan 60 tolak 2. Sebabkan T ni tak ada pada kalkulator, maka kita ambil pemboleh ubah X. X ni warna merah, jadi kena tekan alpha X. Alpha X. Okey. Kemudian tekan CALC ni. Kita minta kalkulator untuk kirakan, calculate. Okey. Dia tanya X berapa. Jadi kita gantikan X dengan nilai yang pertama. X tu tadi T kan? Kosong. Kosong. Sama dengan. Terus dapat 60. Aha. Okey. Nak kira nilai yang kedua. Tekan sahaja CALC. Masuk nilai 30. Sama dengan. So dapat kosong. Jadi jimat masa terus lukis graf garis lurus. Tak perlu ambil banyak-banyak nilai. Sebab garis lurus hanya perlukan 2 titik, letak je pembaris, terus garis. Settle. Ya. Okey. So, cikgu sambung kepada kemahiran yang kedua. Ni kacang sangatlah ni. Ni melukis dah settle, cikgu. Settle. Seterusnya kita buat apa pula? Ini bahagian yang paling part pelajar kritikal sikit. Kritikal. Kritikal apa sikit. tu, cikgu? Iaitu mencari jarak. Okey. Okey. Jom. Jom. Mencari jarak. Kita perlu kalkulator juga ke, cikgu? Perlu. Bahagian pengiraan nanti kita akan guna kalkulator. Okey. Untuk menentukan jarak, pertama pelajar perlu tahu formula bentuk-bentuk tersebut. Bentuk-bentuk yang ada di bawah graf ni, dia ada 3 bentuk sahaja. Bentuk segi 4, bentuk segitiga dan trapezium. Tahu apa? Tahu nak cari luas. Semua ni, formula ni dah belajar masa sekolah rendah. Tapi pelajar paling kritikal nak menggunakan formula trapezium sebenarnya. Okey. Segi 4 tu dia pandai. Sebab sama. Segitiga tu dia macam susah sikit. Ada pelajar dia susah sikit. Dia mari trapezium, dia terpeleot terus. Bentuk trapezium. Okey. Sebab apa kita perlu tahu bentuk ni? Sebab luas di bawah graf ialah jarak yang dilalui. Dia mewakili jarak yang dilalui. Okey, sekarang ni kita pergi kepada bentuk soalan. Baik. Kita bincang bentuk soalan. Okey, soalan ni hitung jarak dalam kilometer yang diwakili oleh setiap gerakan berdasarkan graf laju masa yang diberikan. Okey, kita perhatikan graf tu betul-betul. Dia nak jarak. So dekat graf hanya ada maklumat laju dan juga maklumat masa. Dekat mana jarak tu? Jarak tu berada di bawah graf. Ni, luas di bawah graf ni. Okey. Kalau tengok cikgu dah colourkan dia. Okey, garisan yang pertama bentuknya adalah segitiga. Ya. Luas dia, bentuk dia segitiga. Okey, garisan kedua bentuknya segi 4. Garisan yang ketiga, bawah dia tu bentuk trapezium. Ada 3 bentuk sekaligus dalam tu, cikgu. So, trapezium tu macam mana nak kenal? Sebab dia ada 2 sisi yang selari. 2 sisi selari. Jadi, dia adalah trapezium. Baik. Okey. So, macam mana nak selesaikan, nak cari jarak, kita akan cari luas bagi setiap bentuk. So, dekat sini, untuk bentuk warna biru, bentuk yang pertama, 1/2. Okay, sebab dia segitiga, jadi 1/2 darab tapak, darab tinggi. Tapak segitiga tu ialah 5. Tinggi segitiga tu ialah 8. Selesai satu kurungan. Sebab satu bentuk. Tambah dengan bentuk yang kedua, iaitu bentuk segi 4. Segi 4. Bentuk segi 4 ni, panjang darab lebar formulanya. Panjangnya 5. Sebab apa 5? Dia bermula daripada 5 hingga 10 kan? Maksudnya ada 5. 5 beza dia. 5. Dia punya lebar dia 8. 5 darab 8. Okey, tutup. Buat satu kurungan sebab dia satu nilai. Okey, kemudian bentuk yang ketiga, bentuk trapezium. Formula luas trapezium 1/2 darab hasil tambah sisi selari. So yang dalam kurungan tu hasil tambah sisi selari. Sisi yang tegak tu. Sisi yang pertama tu tinggi dia 8. Sisi yang kedua tu tingginya 16. 16. Okey. Sebab tu 8 tambah 16 hasil tambah sisi selari. Darab dengan, kalau trapezium dia kata tinggi. Tapi untuk dalam graf ni, kita ambil jarak tegak antara 2 garis lari. Jarak tegak tu maksudnya yang straight ni lah. Berapa jarak dia?
Jarak kat situ ialah 8. 8. 1/2 darat hasil tambah sisi yang selari darab dengan jarak antara dua selari itu. Ya. So kita ada 3 bentuk. Okey. Satu bentuk letak dalam satu kurungan. Jadi nak dapat jawapan, tekan je terus kalkulator ikut apa yang ditulis. Okey, apa jawapannya kat sini? 156. Cikgu, saya nak tanya untuk trapezium tu kan. Kita ada nampak 8 tambah 16 tu dalam kurungan. Perlu ke kita buat BODMAS punya method dulu, cikgu? Sebab tu kita letak dalam kurungan. Jadi tak payah BODMAS dah kat sini. Tekan kalkulator je. Ya, sebab kita dah tahu 8 tambah 16 tu adalah hasil tambah sisi selari. Baik. Dia memberikan satu nilai. So letak saja dalam kalkulator. Tak payah fikir dah BODMAS. Itu kalkulator punya fikir. Itu cara manual, Yang cikgu. penting kita kena tulis satu nilai, satu kurungan. Satu nilai, satu kurungan. Kalkulator tu dia letak kurungan kan, itulah function dia. Betul. Tadi tekan je kurungan tu. Jangan susahkan diri. Jimat masa anda dengan kalkulator. Ya, okey. Ni soalan ni macam kurang mencabar, baru mula-mula kan. Kita pergi soalan yang mencabar sikit. Dia dah keluar dah algebra ni. Huruf-huruf. Inilah jadi ketakutan murid-murid selalunya. Bila ada huruf. Okey. Soalan dia, Chavez menyertai pertandingan larian 100 meter semasa kejohanan olahraga di sekolahnya. Graf laju masa di bawah menunjukkan kelajuan larian Chavez sehingga garisan penamat. Hitung nilai T. So, kita nak cari nilai T. T tu pada masa, tak tahu kan? Okey. Tapi apa maklumat soalan ni bagi? Dia bagi tahu jarak larian tu ialah 100 meter. Okey. Dekat mana kat gambar rajah ni mewakili jarak? Luas di bawah graf. Di bawahnya. Maksudnya kat sini dua garisan, dua bentuk tu bila kita tambah, kita akan dapat nilai 100. Kita masuk saja dalam formula jarak sama dengan luas di bawah graf. Maksudnya luas segitiga tambah luas trapezium. Jadi kita tulis 100 sama dengan luas segitiga, formula dia 1/2 darab dengan tapak. Tapak untuk segitiga, dia tak bagi nilai. Dia bagi T tolak 6. Jadi kena salin balik. Salin letak dalam kurungan sebab dia adalah satu nilai. Kita tahu dia ada satu nilai tapi kita tahu nilai dia berapa. Jadi kita letak dalam kurungan T tolak 6. Okey, darab dengan tinggi segitiga 8. Okey. Kemudian tutup kurungan sebab itu adalah luas bagi bentuk segitiga. Okey, tambah dengan luas bentuk trapezium. Kita buka kurungan baru, formula dia 1/2 darab hasil tambah sisi selari. Sisi selari dia yang tegak tu. 8 tambah 12. Okey, 8 tambah 12. Tutup kurungan. Okey. Darab dengan jarak antara dua selari. So nak cari jarak antara dua selari itu T tolak 6. Okey. Kalau perasan kat situ, cikgu letak kurungan sebab kita nak bagi tahu dia adalah jarak antara dua garis lari. Okey, kurungan T tolak. Dalam kurungan T tolak 6 sebab dia tadi satu nilai. Jadi kita kena buat kurungan yang baru satu nilai. Okey, T tolak 6. Pastikan semua kurungan tu ada penutup dia. Belakang T tolak 6 tu ada 3 penutup. So, tutup dia, tengok pasangan. Mesti cukup. Nanti tekan kalkulator, tak keluar jawapan. Okey. So, ada 3 kurungan. Pastikan pasangan dia cukuplah. Yang dibuka tadi ada tak yang tutup dia. Okey. So, bila dah siap macam ni, sempurna cara tulisan dia, teruslah kita guna kalkulator. Wani nak cuba tekan jawapan dia? Saya nak cuba. Kita tak payah, ni bukan magic lah. Tak ada magic-magic, tak payah pindah-pindah. Okey. Apa yang kita harus tekan, cikgu? Kita tekan ikut apa kita tulis. Tadi 100. Okey. 100. Okey. Lepas tu dia sama dengan kan? Kita tak nak guna sama dengan yang warna putih di bawah. Kita akan tekan sama dengan warna merah. Nak jumpa tak sama dengan warna merah pada kalkulator? Solve. C-A-L-C. Tapi sama dengan tu warna merah. Jadi kita kena tekan alfa dulu. Alfa sama dengan. Alfa sama dengan. So, dia keluar equation macam tu kan. 100 sama dengan. Okey, sekarang ni kurungan. Okey, buatlah kurungan. Kurungan. 1/2. 1 ABC 2. 1 ABC. Mana ABC-nya, cikgu? Di manakah ABC-nya? ABC yang bentuk pecahan tu. ABC. Di mana satu, cikgu? Ni, kalkulator ni dia tak ada ABC. Dia bentuk per.
kalkulator ni canggih sikit. Faham? Ini kalkulator zaman lama sikit. Okey, Okey, boleh. dia ABC. Okey, 1 ABC 2, kalau yang tu terus bentuk pecahan lah. Ya. Taip ikut apa kita tulis. Okey, Lepas kali. tu apa? Darab. Darab. Oh, kali ya Wani. Kali ni zaman mak-mak cikgu sebut kali ni. Aduh. Okey. Okey, kurungan T. So kita guna unknown X. Okey, Okey. alpha X. Alpha X. Tolak 6, tutup kurungan, darab 8, tutup kurungan, tambah, buka kurungan baru. Okey. 1/2. Okey, ikut kalkulator lah. 1 ABC 2 ke 1/2. Darab kurungan 8 tambah 12. Okey, tutup kurungan. Darab. Darab. Buka kurungan. T. T itu alpha X. Alpha Okey. X. Tolak kurungan alpha X. Tolak 6. Tutup kurungan berapa kali? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey, jangan cikgu, usik saya apa-apa. surrender, cikgu. Kalkulator ni susah nak guna. Inilah paling canggih, paling senang. Mungkin saya tak mahir lagi gunakan kalkulator ni, cikgu. Jadi saya tengok je Dapat lah, cikgu. macam ni, kita tekan shift soft 2 kali. Shift soft 2 kali. Shift soft. Ada. Seterus dia bagi jawapan X sama dengan 16. 16. Okey, hebatlah cikgu. Saya memang tabik kalau semua murid di atas talian. Anda semua sedang mencuba tak? Ada kalkulator tak dekat tangan? Dapat jawapan yang sama dengan cikgu? Dapat. Maksudnya mereka hebat, cikgu. Lepas ni, semua dapat X lepas ni sama saya dengan nak 16. suruh mereka ajar saya pula, cikgu, ya? Okey. Cikgu, sebelum kita sambung, kita nak bagi mereka berehat seketika dan anda di rumah jangan ke mana-mana. Ada banyak lagi yang kita belajar dengan Cikgu Izan selepas ini hanya dalam Teras di Didik TV. Jumpa selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Teras di Didik TV bersama dengan saya Wani Kerry dalam subjek kita hari ini Matematik Menengah Atas bersama dengan Cikgu Rosnizan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Jengka Pusat 2 Jengka Pahang. Jadi tadi kita dah buat sampai apa orang kata objektif pembelajaran yang kedua. Ya, betul. Sekarang kita nak masuk yang ketiga pula, cikgu. Okey, Jom dipersilakan, cikgu. Okey, objektif yang ketiga, kita perlu pandai mentafsir graf. Maksudnya menghuraikan gerakan tersebut. Okey. Dalam bentuk huraian, soalan bentuk huraian ini sebenarnya soalan kalau KBSM lama tak ada huraian. Dia hanya kira-kira. Tapi untuk KSSM baru ni, sebab pelajar murid-murid dia bijak-bijak, jadi dia kena hurai. Yeah. So, apa yang perlu ada dalam huraian? So, dalam huraian perlu ada jarak yang dilalui, perlu ada maklumat masa yang diambil dan akhir sekali, apakah yang diwakili oleh garisan tersebut? Sama ada sebagai pecutan ataupun laju seragam ataupun nyah pecutan. So, kalau pada graf, garisan yang menaik itu, kecerunan positif, dia adalah pecutan. Kalau mendatar, okey, maksudnya laju seragam. Ya. Kalau dia menurun, kecerunan negatif itu dipanggil nyah pecutan. Ya. Okey. Pada huraian, bila dia melibatkan tentang nilai-nilai pecutan ataupun kita nak tahu laju, dia melibatkan dua formula. Dua formula ni yang pertama ialah laju purata. Laju purata ini juga kadang-kadang dikenali sebagai kadar perubahan jarak
Sebab bila jarak tu bertambah, adanya laju. Ya. Okey. Kedua ialah pecutan. Pecutan ni kadar perubahan laju. Maksudnya nilai laju tu berubah, dia makin bertambah. So berlaku pecutan. Pecutan. Okey. Formula untuk laju, jangan risau. Dia akan bagi dalam soalan rasanya. Kalau tak tahu pun, alah ni macam hujung kuku lah, senang kan? Jarak bahagi masa, pecutan, laju bahagi masa. Okey, kita terus pergi kepada bentuk soalan. Macam mana nak huraikan? Okey. Encik Hassan melawat kawannya yang tinggal di kawasan perumahan yang sama dengan menaiki kereta. Graf laju masa di bawah menunjukkan gerakan Encik Hassan ke rumah kawannya. Huraikan perjalanan Encik Hassan untuk tempoh 40 saat yang pertama. Jadi 40 saat yang pertama ni kita pandang kepada garisan yang pertama. Ya. So tak payah tengoklah garisan yang kedua, ketiga tu. Kita tengok garisan yang pertama. Apa bentuk di bawah garisan tersebut? Dia bentuk segitiga. Tiga. Jadi kita dah boleh cari dah jarak dia. Apa formula luas segitiga tadi? 1/2 kali tapak. Tapak kali tinggi. Kali tu. Yang tu mahal tu. darab. Lama tak dengar. Okey. So, 1/2. Darab dia punya tapak dia. Darab dia punya tinggi. So, dapat 300 meter. Ya. Okey. Jadi, daripada situ kita tahu jarak. Masa tentu dah 40 saat. Sekarang yang tinggal ialah huraian. Garisan tu ialah garisan menaik. Bermaksud dia berlaku pecutan. Tapi berapakah nilai pecutan tersebut? Jadi kita kira laju bahagi masa. So laju dia dekat sini 15 bahagi masa 40. Dapat jawapan 0.375. Unit dia meter saat kuasa negatif 2. Tolong ingat betul-betul. Unit untuk pecutan kat sini meter saat kuasa negatif 2. Mengapa dia jadi negatif 2, cikgu? Sebab dia bahagi, sebab laju meter saat kuasa negatif 1. Kemudian dia bahagi dengan masa, saat lagi sekali. So saat bahagi dengan saat tu dah ada kuasa negatif 1. Dia tambah lagi. Jadi negatif 2. Jadi negatif 2. Okey. So ayat dia dekat sini dia akan jadi kereta bergerak sejauh 300 meter dalam tempoh 40 saat dengan pecutan 0.375 meter saat kuasa negatif 2. Inilah huraian. Tak adalah panjang mana pun, cikgu. Tulis apa yang kita buat je. Ya, jarak, masa, apakah gerakan tersebut. 3 perkara sahaja. Okey, seterusnya kita pergi soalan yang sama, graf yang sama, tetapi kita nak hurai untuk 40 hingga 120. 40 hingga 120 saat ni, dia merujuk kepada garisan yang mendatar. Ya. Okey, bila garisan mendatar tu kita tahu dah laju seragam. Tak payah kira dah laju seragam, baca teruslah dekat graf tu 15. Yang nak kena cari hanyalah jarak. Jarak dia. Okey. Di bawah graf tersebut bentuknya ialah bentuk segi 4. Okey, jadi macam mana nak cari luas segi 4? Panjang, darab, lebar. Panjang, darab, lebar. So panjang dia dekat sini 80, lebarnya 15. Jadi kita dapat 1,200 meter. Okey. Sekarang ni kita dah ada maklumat. Kita dah ada maklumat laju seragam, kita ada maklumat jarak, kita ada maklumat masa. Okey, sebab tengok graf pun dah tahu dah masa berapa. Okey, cikgu nak minta tolonglah anak murid cikgu, tolonglah. Tolong bina ayat huraian. Okey, siapa nak cuba? Cikgu penat cakap ni. Siapa nak cuba? Hakim, Okey, Hakim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kereta bergerak 1,200 meter dalam tempoh masa 80 saat dengan pecutan 15 meter per saat. Kuasa negatif 1. Betul ke kat situ pecutan? Dia garisan tu garisan mendatar, Kim. Kalau pecutan... dengan laju seragam, laju seragam lah. Kalau garisan tu menaik, baru ada pecutan. Ya, Hakim. Okey, salah soalan ke, Hakim? Okey, betul kan? Yang final kan, cantik. Bagi ayat tu cantik. Jadi jawapan Hakim tadi salah dekat pecutan itu ya, cikgu. Istilah tu. Okey. Istilahnya. Ayat yang betulnya, Hakim. Senapas. Kereta bergerak 1,200 meter dalam tempoh masa 80 saat dengan laju seragam 15 meter per saat. Good. Memang tepat.
Excellent. Bagus, Hakim. Okey, tiga-tiga perkara tu ada. Ya. Okey. Sebenarnya jawapan dia samalah macam yang Hakim bacakan. Ya. Boleh? Okey. Okey. Seterusnya, Cikgu. Seterusnya untuk garisan yang ketiga 120 hingga 150 saat sama macam tadi, kita cari jarak. Okey, garisan tu luas di bawah graf dia adalah berbentuk segi 3. So tak ada masalah lah. Cikgu pergi laju sikitlah yang ni. Baik. Okey, cuma beza dekat sini, okey, luas kita dah dapat. Yang ni asalnya pandai semua nak cari jarak ni. Okey. Pecutan dekat sini kalau kita kira dapat negatif. Okey, sebab dia laju akhir dia kosong, tolak dengan laju awal dia 15. Bahagi dengan masa diambil 30. So bila tekan kalkulator akan dapat jawapan negatif. Kenapa negatif? Sebab di sini graf dia makin menurun. Jadi istilah pada huraian kita tak guna pecutan, kita guna istilah nyah pecutan. Ini pandailah Wani. Masih ingat lagi, Cikgu? Istilah dia nyah pecutan. Jadi ayat dia masih yang sama. Okey, kereta bergerak sejauh 225 meter dalam tempoh 30 saat dengan nyah pecutan 0.5. So negatif tu jangan letaklah. Sebab dah kata nyah pecutan. Ya, 0.5 meter saat kuasa negatif 2. Baik. Okey, itu adalah huraian. Okey, kalau kita nak huraikan graf yang secara keseluruhan macam ni mewakili satu-satu garisan kan? Okey, untuk yang keseluruhan hanya kita sebut sebagai laju purata sahaja. Maksudnya sebutkan jarak dilalui semua, boleh tambah jarak semua, masa keseluruhan diambil dan juga laju purata. Laju purata kalau melibatkan keseluruhan perjalanan. Okey, semua pelajar atas salian okey? Kalau masih okey, tunjuk thumbs up macam ni. Nak nampak mereka semua okey tak menjawab soalan. Okey, nampaknya semua okey, Cikgu. Jadi jom kita teruskan. Kita nak sambung pada kemahiran yang keempat. Menyelesaikan masalah. Inilah perkara paling penting sekali. Kemahiran yang awak perlu kuasai, murid-murid kena kuasai sebab soalan nanti memang dia bagi masalah. So kita nak selesaikan masalah. Okey. Selalunya dia akan bagi bentuk soalan kebat. Okey, cikgu nak buanglah mentaliti fikir kebat tu. Kebat tu sebenarnya soalan kebat tu tak susah. Hanya perlu baca. Baca apa? Bukan baca kosong je. Cari kata kunci. Macam tadi jarak. Okey, lepas tu faham. Faham tu apa? Bila sebut jarak, oh idea dia kena cari luas bawah graf. Okey. Kemudian dah faham macam tu, okey, kita rancang. Rancang ni ambillah nilai-nilai yang ada pada soalan untuk kita buat pengiraan. Okey, so soalan kebat tu tak susah, hanya perlu baca, fahami, rancang dan laksanakan. Cikgu suka guna keyword kalau dalam matematik, cikgu mengajar matematik tambahan kan. Cikgu suka guna keyword dia, dia punya singkatan dia KISS. KISS double I. KISS double I. Bukan double S ya, bukan double S. Double I. K tu untuk keyword, I tu untuk idea, kemudian info, S solution. Step dia situ. Okey, kita terus pergi kepada contoh soalan. Mari. Okey. Graf laju masa di bawah menunjukkan gerakan kereta Johan untuk tempoh 16 saat. Hitung jarak dalam meter. So cikgu dah merahkan jarak kat situ. Bila jarak tu keyword. Jadi idea dia luas di bawah graf. So luas bawah graf yang mana? Yang garisan dia ialah laju seragam. So sebenarnya soalan ni merujuk kepada garisan mendatar. Okey, sebab dia nak yang laju seragam kan, nak cari jarak untuk laju seragam. Okey, carilah luas di bawahnya. Dan bentuk dia ialah bentuk segi 4. Okey. Formula dia panjang darab lebar. Dah selesai dapat 96 meter. Untuk A dapat dah jawapan. Senang sangat. Walaupun soalan tu soalan kebat. Okey. Okey, cikgu pergi kepada soalan B. Dia selalu soalan matematik ni untuk tajuk graf laju masa dia ada anak-anak dia. Biasalah anak yang mula tu senang sikit. Anak yang kedua dia pening kepala sikit. Anak tengah-tengah ni dia macam seragam sikit. Dia banyak pengaruh. Okey. So anak yang kedua ni susah sikit. Kenapa susah? Bila nampak aja ada huruf nak dicari, untuk pelajar yang pandai ni tak ada masalah.
Dia memang nak sangat soalan macam ni, mencabar diri. Tapi untuk pelajar-pelajar yang rasa mat tu susah, inilah perangkapnya. Dia nak tinggal kosong. Okey, jom kita tengok susah tak perangkap ni cikgu. Jangan tinggal kosong. Buat sebab kalkulator tolong kita. Pengiraan kalkulator kita hanya perlu tulis dengan betul. Okey. Kat sini keyword dia cikgu dah tandakan dengan warna merah iaitu laju. Dia suruh cari nilai V pada graf. Okey, jika laju purata kereta untuk 12 saat yang pertama ialah 14 meter saat kuasa negatif 2. Sekarang kenal pasti manakah garisan yang mewakili 12 saat gerakan 12 saat tersebut. Okey. Ini garisan dia. Satu turun, satu mendatar. Jadi ada dua garisan. Bila ada dua garisan, ada dua bentuk di bawah graf. Okey. Yang pertama bentuk trapezium. Yang kedua bentuk segi empat. Jadi daripada sini kita boleh cari jarak. Okey. Macam mana nak cari jarak ni? Guna formula luas trapezium tambah dengan luas segi empat. Okey, dia bagi tahu laju purata kereta tersebut ialah 14. So dia bagi maklumat tentang laju. So laju tadi formula dia jarak bahagi masa. Okey. Jadi kita letakkan dalam formula, kita gantikan nilai laju tersebut dengan 14. Jarak tu tadi yang panjang-panjang tu tadi letak dekat tempat jarak. Bahagi dengan masa diambillah 12. 12 saat. Okey. Sekarang kita nak guna kalkulator, tapi bila tengok bentuk macam ni, cikgu sebut dalam kelas selalunya ni double decker, katil double decker susah. Tak nak katil 2 tingkat, kita nak jadikan setingkat. Jadi kita akan pindahkan 12 ke sebelah kiri. Yang ni pelajar, murid-murid sebenarnya pandai nak pindah ni. 12 bila pindah dia jadi darab. Dia jadi darab kan, 14 kurungan 12. Pindahkan saja. Okey, lepas tu biar kalkulator buat. Okey, tolong cikgu siapa dapat jawapan V dia? Boleh tak? Okey, tolong tekan kalkulator. Siapa boleh jawab yang ini? Siapa boleh jawab? Guna kemahiran kalkulator tadi. Okey, jadi 12 dibawa ke sebelah kiri, dia akan menjadi darab sebab dia bahagi. Bila bahagi pindah aja letak dalam kurungan. Jadi darab. Jadi darab. Lepas tu terus tekan kalkulator macam tadi. Siapa dah dapat jawapan? Boleh tunjuk kalkulator di depan kamera? Boleh tunjuk kalkulator. Ini senang kacang je ni. Okey, Damia dah siap, Hakim dah siap. Boleh tak tunjuk jawapan berapa anda dapat? Kita bagi peluang. Syahid, dengar suara sikit Syahid. Syahid. Apa jawapan Syahid? 18. 18. Mana bukti dia pada kalkulator? Okey, semua tunjuk 18 di kamera. Betul? Dia guna unknown Y ya. Orang ajar X dia guna unknown Y. Bolehlah. Syahid X rosak ke dekat kalkulator? Dia boleh guna sama ada unknown X atau unknown Y. Tapi untuk kalkulator macam ni jangan guna selain daripada dia bermaksud lain. Untuk kalkulator jenis tu boleh. Jadi semua dah dapat jawapan 18, betul ya cikgu? Betul. V18. V18. Kalkulator tak berbohong. Okay. Kalau dia salah, kita yang salah tekan. Betul. Mungkin ada yang kita salah tekan. Dia betul dah tu. Okey, cikgu. Nampaknya kita dah buat 4 standard pembelajaran di sini dan kita dah tahu kemahiran yang telah cikgu ajarkan. Jadi lepas ni ada lagi yang cikgu ingin perjelaskan kepada semua yang sedang menonton. Jadi anda di rumah, jangan ke mana-mana kerana kita akan berehat seketika dan kembali selepas ini dalam Teras di Didik TV. Didik TV KPM PM.
teras di Didik TV bersama dengan saya Wani Keri dalam subjek kita hari ini Matematik Menengah Atas Graf Gerakan bersama dengan Cikgu Rosnizan dari SMK Jengka Pusat 2 Jengka Pahang. Baik Cikgu, tadi kita dah buat 4 standard pembelajaran. Kita dah habis dah ni Cikgu. Jadi sekarang kita nak buat apa pula Cikgu? Okey, bila dah pandai dah, semua kemahiran tu dah ada 4-4, apa kata kita uji diri? Okey, mari. Uji diri. Soalan yang pertama. Okey, bila uji ni kenapa pula soalan ni susah Cikgu? Jangan risau, graf dia walaupun ada 2, ingat baca bagi dah faham. dulu. Baca dulu. Jangan terpengaruh dengan bentuk soalan. Okey, graf laju masa di bawah menunjukkan graf gerakan sebuah kereta dan motosikal. Hitung tempoh masa motosikal bergerak dengan laju seragam. Nampak motosikal graf dia warna hijau. So pandang yang hijau lah. Dekat mana laju seragam tu, garisan yang manalah laju seragam? Mana masa dia? Okey, sekarang cikgu nak minta pelajar cikgu untuk cuba jawab. Uji diri, kalau cikgu jawab, cikgu uji cikgu. Tak acik. Boleh Wani minta nak dengar suara Haikal. Okey, Haikal, cuba jawab soalan yang pertama. Ya, soalan pertama. Ya. Perlu tekan kalkulator terus ke? Jawapan dia. Apa jawapannya? Tempoh masa motosikal bergerak laju seragam. 17. 17? Kat mana 17 tu? Saya rasa dekat... Okey, tengok graf pada motosikal. Graf motosikal warna hijau. Okey, dia nak laju seragam. Laju seragam garisan yang mana satu, Haikal? Laju seragam tu yang straight tu, Haikal. Wani pun tahu ya, garisan yang straight. Okey, jadi Haikal boleh bagi tahu jalan kerjanya, Haikal. Silakan. Tengok garisan yang straight tu, P pergi Q. Sebab soalan ni nak tempoh masa, jadi kita tengok paksi masa. Berapa masa dekat situ, Haikal? Daripada titik P pergi Q. Berapa? Masanya 8? 2 hingga 10. 2 hingga 10. Jadi berapakah tempohnya? 8 saat. Kena tolak. 10 tolak 2. 8. Okey. Terima kasih, Haikal. Lepas tu cikgu? Haikal ni dia terkejut ni. Dia terkejut tiba-tiba Wani panggil nama dia, cikgu. Sebab tadi pun nampak dia perhati kat lain kan. Tak apa, kita faham. Fokus. So ini dia. Jadi jawapan tu A itu sajalah, cikgu. Tanpa tunjukkan jalan pengiraan pun masih layak markah. Tak ada masalah sebab daripada graf kita dah dapat baca. Betul. Okey, jom seterusnya. Soalan anak dia yang kedua. Anak yang kedua ni dia masalah sikitlah. Okey, graf laju masa di bawah. Okey, cikgu tak payah baca kat atas tu sebab soalan yang sama. Nilai T. Dia suruh cari nilai T jika jarak dilalui oleh kereta dan motosikal adalah sama untuk tempoh T saat. Siapa nak bagi idea untuk soalan ni? Siapa nak cuba? Pelajar perempuan ada tak? Keyword cikgu dah letak kat situ, jarak. Okey, ideanya apa? Kita minta Idina. Silakan. First kena cari jarak untuk dilalui oleh motosikal dan kereta. Okey, berapa tu? Dia bagi tahu nak cari nilai T. Jadi kita kena cari, Irdina kata kena cari luas di bawah graf lah. Nak cari jarak tu kena cari luas di bawah graf bagi motosikal dan juga kereta. Okey, untuk kereta luas di bawah graf dia bentuk segitiga. Okey. Untuk motosikal, luas di bawah graf dia melibatkan 3 bentuk gerakan. Ada 3 bentuk lah. 3 formula luas yang kita perlu cari. Segitiga, segi empat dan trapezium. Okey, kat sini pada soalan dia kata jarak dilalui oleh kereta dan motosikal itu adalah sama. Bermaksud kedua-dua tu nilai luas dia adalah sama. Kita samakan kiri dengan kanan. Okey, dah tahu macam ni, ini adalah idea. Jadi kita keluarkan maklumat masuk dalam formula. Formula luas segitiga 1/2 darab dengan tapak segitiga tadi T. Okey. Tinggi untuk segitiga 10. Okey. Sama dengan jarak dilalui oleh motosikal. So kena keluarkanlah nilai tu. Letakkan satu-satu. Okey, luas segitiga, luas segi empat,
dan luas trapezium. Okey, dapat tulis cantik penuh macam ni. Oh, macam hebat kan, tulis panjang macam tu. Tak tahu terus keluar jawapan je. Okey, apa jawapannya? Minta Jawapannya? pelajar yang selesaikan. Okey, Mawarda, boleh beritahu jawapannya Mawarda? Sikit lagi. Sikit lagi. Jawapan tulis berpanjang ni cikgu. Jawapannya satu je. Ya. Betapa sayangnya kalau salah masukkan jalan kerja boleh salah markah tu cikgu. Tapi kat sini markah untuk yang panjang ni sebenarnya dia bukan satu markah tau. Oh, ada banyak. Banyak markah kat sini sebab melibatkan banyak formula. Betul. Jadi tak rugi buat macam ni. Satu sentence ni awak tulis panjang-panjang. Markah dalam tangan tu dah lebih pada separuh daripada markah peruntukan. Tu dia. Kalau dia peruntukkan kata 4 markah, 3 markah kat sini. Hanya untuk jalan kerja? Sebab dia banyak formula digunakan. Ada reward. Banyak markah. Damia dah ada jawapan. Silakan Damia. Berapa jawapan anda? Jawapan dia sama dengan 17. Bukti dengan kalkulator? Cikgu inginkan bukti. Tekan kalkulator. Okey. Nampak X 17. Terus dapat jawapan. T sama dengan, tulis X pula ya, tulis T sama dengan 17. Okey, betul. Ada berapa minit lagi? Seterusnya cikgu, okey, kita ada, boleh lagi? Boleh lagi. Okey, untuk soalan yang kedua ni, soalan ni level dia up lagi lah. Tinggi sikit lagi. Okey, tengok ayat pun nampak panjang kan? Okay, kita baca. Graf laju masa di bawah menunjukkan gerakan 2 buah kereta untuk tempoh 45 minit. Puan Nisha sedang memandu dari bandar P ke bandar Q, sementara Puan Farah memandu dari arah yang bertentangan dengan Puan Nisha. Hitung nilai V jika kadar perubahan laju terhadap masa. So kat sini cikgu dah merahkan kadar perubahan laju. Kadar perubahan laju tu bermaksud pecutan. Pecutan. Kereta Puan Farah untuk tempoh 30 minit yang pertama adalah sama dengan pecutan kereta Puan Nisha untuk 45 minit. Jadi kat sini pecutan untuk Puan Farah adalah sama dengan pecutan Puan Nisha. Formula dia samalah kiri kanan sebab nak sama. Jadi kita terus gantikan masuk dalam formula. Okey, untuk Puan Farah, V tolak dengan 24 sebab Puan Farah ni dia laju akhir dia untuk 30 saat tu ialah V. Tolak dengan 24. Okey. V tolak 24. Terpatah balik. Jadi graf dia menurun. Bila graf menurun bermaksud berlakunya nyah pecutan. Sebab tu pada jalan pengiraan kita kena letak tanda negatif di hadapan. Betul. Sebab dia bukan pecutan, dia adalah nyah pecutan. Sebelah untuk Puan Nisha pula, dia 45 minit, garisan dia warna pink tu, dia straight je naik. So tak ada masalah. Betul, maksudnya dia pecutan. Ya. Okey, bila dah masuk ganti formula macam ni, dah dapat, kita nak guna kalkulator lah. Sebelum guna kalkulator, bentuk ni bentuk double decker kan. Jadi kita pindahkan, yang bawah pindah tak dalam kurungan. Lepas tu bolehlah tekan kalkulator terus. Dapatlah jawapan nilai V. Berapakah jawapannya cikgu? Okey, jawapannya ialah 12. V. Kalau kita tak letak negatif kat depan tu, kita akan dapat nilai yang lain daripada 12. Dapat nilai juga. Tapi bila tengok nilai tu, adakah logik pada graf tersebut nilai itu berada kat situ? Okey, sebenarnya bila letak nilai itu tak ada letak negatif dekat persamaan kat depan tu, dia akan dapat nilai yang besar. Lebih besar daripada 18, lebih besar daripada 24. Jadi tak logiklah kalau tengok pada soalan V itu kurang daripada 18. Jadi bila salah tu kena fikirlah apa yang tertinggal. Baca balik. Rupanya kena letak tanda negatif kat depan sebab garisan dia menurun. Dia adalah nyah pecutan. Okey, baik cikgu, kita nak tanya semua murid atas talian dapat jawapan yang sama tak dengan cikgu bagi di hadapan? Sama. Okey cikgu. Alright. Nampaknya cikgu kita nampaknya kita dah sampai ke penghujung ya cikgu. Soalan semua pun dah habis, uji diri. Jadi sekarang kita nak minta cikgu untuk memberikan rumusan lah untuk pelajaran kita hari ini. Sebelum cikgu rumuskan, cikgu nak tanya dulu. Murid-murid yang bersama-sama hari ini kat studio ni melalui Google Meet ni, apakah kejayaan yang dia dapat untuk hari ini? Boleh kongsikan. Siapa nak kongsi dulu? Siapa nak wakilkan rakan-rakan anda? Hakim. Hakim.
Okey, saya hari ni nak kongsi apa ni cikgu? Nak kongsi pengalaman lah. Hari ni dapat apa? Apakah kejayaan yang awak dapat hari ini, Hakim? Hakim dapat apa hari ni? Belajar graf laju masa. Dapat apa? Saya hari ni saya dapat belajar benda tulis buat dalam pengiraan ni, buat dalam kalkulator sebab dia lagi cepat. Saya dapat. Okey. So lagi satu, kita dapat kita dapat belajar cara-cara nak tahu jarak sesuatu perjalanan kereta tu. Saya boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian kita lah. Ya. Okey, bagus. Terima kasih Hakim. Okey, Haikal tadi. Haikal nak cakap. Okey, silakan. Saya dapat belajar cara tekan kalkulator dan menentukan jarak. Oh, sama macam Hakim. Ya. Cuma ayat dia lebih mudah. Memang straight to the point Haikal ni orangnya. Okey, tak apa. Jadi kita rasa semua murid yang lain pun mempunyai orang kata pandangan yang sama, cikgu. Jadi cikgu boleh bagi rumusan untuk hari ini. Silakan. Terima kasih ya sebab bagi peluang pada cikgu. Okey, sebenarnya tajuk ni adalah tajuk yang tak susah. Pelajar murid hanya perlu ingat ada 2 formula saja terlibat, iaitu laju purata dan juga pecutan. Kemudian gantikan nilai tengok kepada maklumat yang dibagi pada soalan. So untuk cari jarak hanya cari luas di bawah graf. Tengok bentuk. Jadi bab pengiraan tu serahkan pada kalkulator. Tak susah pun sebenarnya. Jadikan ini adalah salah satu tajuk yang memberikan markah penuh semasa peperiksaan nanti. Ya, itu dia. Maths sebenarnya tidak susah kalau anda tahu cara untuk tackle soalan itu. Jadi cikgu, saya nak ucapkan terima kasih banyak kepada Cikgu Rosnizan Abdul Rashid selaku Ketua Panitia Matematik Tambahan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Jengka Pusat 2 Jengka Pahang. Dan terima kasih Wani ucapkan kepada 6 murid dari 4 sekolah yang berbeza, Kolej Jenius Insan Negeri 9, SMK Jengka 12 Pahang, SMK Jengka dan SMK Jengka Pusat 2 Jengka Pahang. Terima kasih Siti Norma Wardah, Muhammad Haikal, Nur Irdina, Muhammad Syahid, Asfar Hakim dan Nur Damia. Kak Wani doakan agar anda berjaya memperoleh markah yang cemerlang. Dan sekian sajalah subjek kita hari ini, Matematik Menengah Atas dari saya Wani Kerry. Jumpa lagi pada masa akan datang hanya dalam Teras di Didik TV. Bye-bye. Saya Puan Nur Azizah binti Abdullah, ibu kepada Hanis Alwani binti Fazli. Anak saya Hanis adalah calon SPM 2021. Harapan saya untuk SPM 2021 ini adalah agar beliau dapat berusaha dan belajar bersungguh-sungguh mengikuti kelas PDBR online sama ada dengan guru subjek beliau atau media yang lain seperti YouTube dan Didik TV. Saya juga berharap agar SPM 2021 akan dapat berlangsung seperti yang dijadualkan oleh KPM dalam norma baru. Saya berdoa agar semua calon SPM 2021, khasnya buat anak saya, agar dapat mencapai kejayaan yang cemerlang dalam SPM nanti. InsyaAllah. Assalamualaikum. Saya Sahniti binti Mamat, ibu kepada Siti Norma Wardah. Samalah seperti ibu-ibu yang lain, ingin melihat anaknya berjaya. Saya dan keluarga mendoakan agar Siti Norma Wardah mendapat keputusan yang cemerlang dalam SPM-nya nanti dan membanggakan pihak sekolah. Seterusnya, dengan keputusan yang cemerlang itu, boleh membantunya masuk ke pusat pengajian tinggi dan meneruskan cita-citanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rashidi Daniel bin Abdullah, bapa kepada Asfar Hakim. Harapan saya pada tahun ini agar semua calon SPM 2021 akan dapat menjawab soalan dengan baik dan seterusnya memperoleh keputusan yang cemerlang. All the best. You can do it. Thank you Didik TV. Thank you KPM. Thank you NTV7. Sekian. Terima kasih.